Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 27 Februari bersama saya Wan Kamaruddin Wan Ibrahim dan berikut tajuk utama malam ini. Malaysia suarakan hasrat tambah kota haji. Juga defisit 5.6%. Kalau kita tambah gaji, defisit jadi 65%. Tak ada orang datang melabur lagi negara. Malaysia telah menyampaikan hasrat kepada Arab Saudi untuk mendapatkan tambahan kota haji kepada 31,950 pada musim haji tahun depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, permohonan terhadap penambahan kota itu selaras dengan pertambahan jumlah penduduk Malaysia. Jabatan Perdana Menteri juga telah mengadakan perbincangan dan mengutarakan hasrat Malaysia untuk penambahan kota haji rasmi kepada 31,950 pada tahun hadapan, dan insya-Allah seperti mana dalam perbincangan Tuan Yang Utama akan memberikan komitmen untuk memberikan pertimbangan yang sewajarnya atas permohonan ini. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menerima kunjungan hormat dan mengadakan pertemuan bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Dr. Taufik Fauzan Ar-Rabi'ah dan delegasinya di Kompleks Islam Putrajaya. Malaysia dalam pada itu merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas kerjasama serta perkhidmatan terbaik yang diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi kepada Malaysia pada setiap musim haji. Lawatan kerja delegasi dari Arab Saudi itu berlangsung selama 3 hari bermula semalam. Terdahulu, mereka turut dibawa meninjau perjalanan kursus bimbingan haji di Shah Alam serta proses pengendalian jemaah haji di stesen berlepas Movenpick Hotel and Convention Centre. Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Dr. Taufik Fauzan Al-Rabiah, dalam majlis sama berkata kerajaan Arab Saudi memberi jaminan untuk sentiasa menambah baik kemudahan bagi memastikan keselesaan jemaah sepanjang menunaikan ibadah haji dan umrah. Antara penambahbaikan yang akan dibuat adalah kemudahan pilihan bahasa Malaysia dalam aplikasi kemudahan haji dan umrah dari seluruh dunia, iaitu Nusuk. ويسرنا أن نطلق منصة نسك البوابة الوطنية الموحدة لخدمات المعتمرين باللغة الماليزية غدا إن شاء الله، والتي سوف تساهم بإذن الله في إحداث نقلة نوعية في خدمات المعتمرين الماليزيين وتسهيل وصولهم. Aplikasi ini turut mengandungi urusan visa, urusan kebenaran memasuki kawasan Raudah, urusan berkaitan penginapan, pengangkutan dan sebagainya. Nusuk yang dilancarkan pada 18 November 2022 menggantikan aplikasi I'tamarna ketika ini hanya mengandungi 2 bahasa, iaitu Arab dan Inggeris. Selain itu, Kerajaan Arab Saudi bercadang meningkatkan jumlah penerbangan mingguan dari Kuala Lumpur ke Arab Saudi kepada 70 penerbangan berbanding 47 penerbangan mingguan sebelum ini. Pada masa sama, Dr. Taufik Fauzan berkata, bilangan jemaah dari seluruh dunia dijangka akan bertambah berikutan pemansuhan peraturan had umur maksimum 65 tahun ke bawah untuk haji, pemansuhan saringan COVID-19 serta pemansuhan pengiring mahram jemaah wanita. Tambah beliau, bagi meningkatkan keselesaan jemaah, projek mega perluasan Masjidil Haram di Makkah serta Masjid Nabawi dan Masjid Quba di Madinah akan dilaksanakan. Penjawat awam diminta bersabar dan memberi peluang kepada kerajaan untuk menguruskan ekonomi negara sebelum tuntutan mereka berhubung kenaikan gaji penjawat awam dapat dilaksanakan. Menjelaskan berhubung isu terbabit, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan tidak bersetuju dengan cadangan Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam atau QPEX buat masa ini kerana ia akan meningkatkan defisit negara. Apa dia problem kita? Hutang 1.5 trilion, defisit 5.6%. Kalau kita tambah gaji, defisit jadi 65%. Tak ada orang datang melabur lagi negara. Dia tak yakin ada kekuatan tekad politik untuk mengurus negara dengan baik. Jadi sabarlah sekejap. Itu pun saya daripada hasil yang banyak itu saya cuba curahkan.
Beliau berkata demikian kepada media selepas menyampaikan ucap tama pada Forum Antarabangsa mengenai Islam dan Islamofobia ke arah yang bermakna penglibatan melalui pendekatan madani di Putrajaya hari ini. Tambah Datuk Seri Anwar, kerajaan ketika ini perlu memberi keutamaan kepada golongan miskin Tegar dan B40 termasuklah pesawah nelayan untuk mendepani kos sara hidup yang tinggi. Sabtu lepas, Presiden Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX, Datuk Adnan Mat menzahirkan kekecewaan berhubung belanjawan 2023 yang dilihat tidak mampu menyelesaikan masalah tekanan kos sara hidup yang dihadapi rakyat ketika ini. Dalam pembentangan itu, beberapa peruntukan diberikan kepada penjawat awam seperti bantuan khas kewangan Aidilfitri sebanyak RM700 kepada semua penjawat awam grade 56 ke bawah termasuk lantikan kontrak, manakala bantuan khas RM350 akan disalurkan kepada golongan pesara dengan kedua-dua bayaran itu akan dibuat April depan. Isu Islamofobia yang masih membelenggu kelompok masyarakat di pelbagai negara perlu diatasi melalui dialog intelektual di peringkat nasional dan antarabangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah itu lebih rasional berbanding melakukan tindakan ekstrim dalam mempertahankan agama yang sama sekali tidak mendatangkan kesan positif. Di Malaysia pun perlu. Memang kalau saya nak pimpin negara ini, saya kena faham Islam. Saya pun masih terus belajar. Tapi saya pun kalau nak cakap pasal agama lain, saya cuba fahamlah. Jangan hina dia dan bagi pandangan yang tidak selari dengan kefahaman agama dia. Saya sebut tadi pandangan Edward Said mengatakan clash of ignorance. Dia ada pembenturan kejahilan. Jadi sepatutnya kalau kita faham, saya yakin kalau dia faham Islam dari sumber Islam, dia tak akan panggil Islam itu semuanya bawa pada perpecahan dan bawa kepada pahaman pelampau dan juga keganasan. Mengulas lanjut, beliau berkata pakar-pakar agamawan juga perlu dibawa masuk ke dalam negara ini dalam usaha mewujudkan kefahaman yang lebih jelas. Sementara itu, ditanya kewajaran peruntukan RM2 juta bagi pengedaran segera cetakan 20,000 naskah terjemahan Al-Quran dalam bahasa Sweden serta bahasa asing utama dunia yang dibentang dalam belanjawan 2023, Datuk Seri Anwar berkata jumlah itu adalah wajar untuk peringkat permulaan. Apa yang banyaknya Quran, terjemah Quran. Bukan saja untuk bahasa Sweden itu kita dalam 20,000. It's RM2 million for a start. I mean, small. And then it benefit Malaysians too. Ini bukan, saya kata, edar ke semua tempat. Sebab kita kadang kita baca, tapi kita nak galakkan baca terjemahan, baca tafsir, supaya kefahaman itu lebih mendalam. Katanya usaha itu bukan sahaja menggalakkan lebih ramai mendapat akses kepada teks terjemahan dan tafsir kitab suci itu, malah dapat meningkatkan kefahaman yang lebih mendalam tentang ajaran Islam selari tradisi akliyah atau tradisi ilmu. Dalam pembentangan belanjawan 2023, sebanyak RM10 juta disumbangkan oleh kerajaan kepada Yayasan Restu bagi pengedaran segera cetakan 20,000 naskah terjemahan Al-Quran. Pada 27 Januari, Datuk Seri Anwar mengumumkan Malaysia akan mencetak sebanyak 1 juta naskah Al-Quran sebagai simbolik penuh hikmah dan matang bagi menjawab serangan terhadap Islam seperti kejadian pembakaran kitab suci Al-Quran di Sweden baru-baru ini. Seorang pekerja kebun kelapa sawit didenda RM6,500 oleh Mahkamah Session Kuala Lumpur selepas mengaku bersalah membuat pengantaran komunikasi jelik membabitkan Yang di-Pertuan Agong di laman Facebook miliknya Disember tahun lepas. Mahkamah turut memerintahkan Muhammad Hanis Nordin, 34 tahun, dipenjara 6 bulan jika gagal membayar denda. Orang kena saman OKS Muhammad Hanis membuat komunikasi bersifat jelik menggunakan laman profil Facebook Asbul dengan niat untuk menyakiti hati orang lain pada 3:23 pagi 10 Disember tahun lepas. Hantaran itu kemudian dilihat di Pejabat Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman pada 8:18 malam 13 Disember 2022.
Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 233-3 Akta sama yang membawa hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara hingga setahun atau kedua-duanya dan boleh didenda selanjutnya RM1,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas sabitan. Ketika rayuan, Muhammad Hanis yang tidak diwakili peguam memohon denda dikurangkan dengan alasan dia insaf dan menyesal dengan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahan sama. Timbalan pendakwa raya Nur Ilya Eliana Nur Azmal bagaimanapun memohon hukuman setimpal supaya memberi pengajaran kepada tertuduh dan masyarakat. Peti ais serta tandas kotor antara kesalahan dikesan sehingga menyebabkan 4 kedai makan di sekitar Bukit Tinggi dan Kelang Utara diarah tutup oleh Majlis Perbandaran Kelang. Dan kesalahan itu dikesan hasil operasi kebersihan premis makanan yang dijalankan sekitar kawasan itu kemarin. Operasi itu melibatkan pemeriksaan ke atas 20 premis makanan dan antara kesalahan lain yang dikesan termasuklah dapur kotor, tidak menggunakan perangkap minyak serta pekerja tidak mendapatkan suntikan anti demam kepialu. Selain itu, terdapat juga peniaga yang beroperasi tanpa lesen yang sah dan membuang sisa makanan ke dalam longkang. Susulan itu, MPK mengeluarkan 15 kompaun ke atas premis yang tidak mematuhi peraturan kebersihan. MPK juga tidak akan berkompromi dalam hal berkaitan kebersihan kerana ia melibatkan nyawa orang ramai dan pengusaha premis perlu peka dengan kebersihan kedai mereka. Seorang buruh yang hilang di Lubuk Taping, Air Putih Kemaman ketika cuba menyelamatkan anak lelakinya yang dibawa arus ditemui lemas kira-kira jam 10.23 pagi tadi. Mayat Muhammad Mirwan Muhammad Ramli, 40, dikesan sekitar 120 meter dari lokasi mangsa dilaporkan hilang. Semalam, kegembiraan 4 sekeluarga memancing dan mandi di Lubuk Taping Air Putih Kemaman bertukar tragedi apabila salah seorang daripada mereka dikuatiri lemas. Dalam kejadian kira-kira 1.45 tengah hari itu, mangsa dipercayai hilang ketika cuba menyelamatkan anak lelakinya Muhammad Zafran Aidil, 12 tahun yang hampir lemas. Anak mangsa sebelum itu dibawa arus ke tengah sungai menyebabkan mangsa yang sedang memancing bergegas turun untuk menyelamatkannya. Terdahulu, mangsa bersama isteri serta 2 anak lelaki tiba di lokasi kejadian kira-kira jam 9.30 pagi. Komando Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Terengganu Baharu Muhammad Hasim berkata, mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. SME Corporation Malaysia, SME Corp, menjangkakan peningkatan pendapatan sehingga 50% dalam kalangan peserta projek Inisiatif Pembangunan Rantaian Nilai Perniagaan Inklusif atau IBVCDI Serai Melaya. Dan Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp, Rizal Naini berkata, peningkatan itu didorong oleh sambutan dan permintaan memberangsangkan terhadap produk berkaitan serai di pasaran dunia. Kami di SME Corp Malaysia kiranya menyahutlah cabaran tersebut ya, bersama-sama dengan syarikat prinsipalnya untuk produk-produk Malaysia ini pasarkan lagi di luar negara, dan ini juga membuka peluang kepada penanam-penanam serai ya di luar bandar untuk mereka menanam serai yang mempunyai kualiti yang tinggi dan mempunyai kualiti dan kuantiti yang mencukupi untuk dibekalkan di pasaran dunia. Rizal berkata demikian ketika meninjau projek IBVCDI Serai Melaya Sendirian Berhad sekaligus merasmikan pusat pengumpulan serai Kampung Anak Air Bulan Padang Lebar Batu Kikir Negeri Sembilan pagi tadi. Di bawah projek rintis berkenaan, 5 kelompok dari Negeri Sembilan dan Selangor akan membekalkan secara terus rumpun serai tanpa diproses kepada syarikat Serai Melaya. Serai Melaya yang juga anak syarikat kumpulan Star Medic dalam pada itu memberi jaminan untuk membeli hasil tanaman serai yang diusahakan dengan harga lebih tinggi dari harga pasaran. Apabila kita beli daripada banyak tempat, grade yang paling baik adalah datangnya daripada kawasan ini. Lebih tinggi daripada Beranang, lebih tinggi daripada Muar dan sebagainya. Mungkin tanah, mungkin pengairan yang mungkin bekas-bekas sawah yang mereka gunakan ni mempunyai nutrien yang cukup untuk serai ini membesar dengan baik dan bau yang bagus,
dan hasil yang sangat cantik. Kalau tengok dia punya serai itu memang menarik lah. Memang grade A lah. Grade paling bagus untuk serai kampung. Seramai 17 peserta dari Kampung Anak Air Bulan, Padang Lebar, Batu Kikir terlibat dalam mengusahakan penanaman serai melibatkan keluasan tanah 8 ekar sejak Disember 2021. Projek itu sekaligus membantu penduduk terutama B40 untuk menjana pendapatan. Kecintaan terhadap seni khat kaligrafi mendorong pengarah Rexstar Living untuk mengkomersialkan hasil kreativiti itu dengan lebih meluas. Dan sejak beroperasi pada Disember 2018, produk seni kaligrafi itu tetap mendapat sambutan serta permintaan memberangsangkan dari pelanggan kerana rekaannya yang unik dan cantik. Seni hiasan khat ini dihasilkan dari bahan PVC yang diukir dengan mesin CNC bagi menjadikan produk lebih berkualiti dan berketahanan tinggi. Antara produk yang dihasilkan ialah seni khat dengan tulisan nama-nama Allah, ayat suci Al-Quran serta zikir dan ia dihasilkan mengikut cita rasa pelanggan. Pengarah Rexstar Living Muhammad Faiz Muhammad Akhir berkata, pada tahun ini pihaknya menjual sekitar 2,000 unit dan pihaknya menyasarkan jualan lebih tinggi untuk tahun ini. Harapan kami pada masa akan datang ialah untuk mencapai jualan sebanyak 1,000 unit sebulan menjelang 2023 dan kami merancang untuk meluaskan lagi saluran jualan e-dagang kami di dalam negara dan juga menghasilkan pelbagai lagi produk memenuhi permintaan pelanggan. Ditanya mengenai cabaran, Muhammad Faiz berkata pihaknya mengalami kerugian apabila barang yang dipesan menerusi atas talian rosak. Namun beliau tidak berputus asa, malah sanggup mengeluarkan kos yang tinggi serta mengambil masa berbulan-bulan untuk R&D kotak pembungkusan untuk memastikan produk selamat sampai kepada pelanggan. Berbekalkan modal permulaan RM5,000, beliau berharap perniagaan seni khat kaligrafi terus mendapat permintaan dari pelanggan, malah pihaknya sentiasa berusaha untuk meningkatkan kualiti produknya. Untuk pertanyaan serta tempahan produk Rexstar Living, layari media sosial seperti tertera dan hubungi nombor berikut. Berstatus asnaf bukan alasan untuk tidak berusaha meniti usia emas. Abu Rojan Wazir atau lebih dikenali sebagai Pak Rojan gigih berniaga PAU berbekalkan motosikal roda 3 hasil sumbangan Baitul Mal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib sebelum ini. Pada awalnya, Pak Rojan 68 tahun menjual air dan buah potong dengan motosikal roda 3-nya ini sebelum beralih kepada perniagaan PAU sejak 4 tahun lepas. Mari JR, kemarilah. Mari makan PAU. Berbekalkan modal sendiri sebanyak RM1,000, Pak Rojan meneruskan perniagaan PAU-nya ini secara kecil-kecilan, ekoran mendapat sambutan memberangsangkan dari pelanggan. PAU Pak Rojan boleh didapati di sekitar Taman Melati, Masjid Salahuddin dan Klinik Kesihatan Gombak. Setiap hari sekitar 50 hingga 100 biji PAU terjual bergantung kepada cuaca dan hasil jualan inilah punca pendapatan Pak Rojan sekeluarga. PAU-nya boleh didapati dalam pelbagai perisa dan dijual antara RM2.30 hingga RM4 sebiji. Kepada sesiapa yang ingin mendapatkan PAU Pak Rojan boleh menghubungi beliau di talian seperti tertera. Seminggu berlalu selepas kehilangan anak kedua, Nur Rafiqah Raisha, 3 tahun, yang mengalami pelbagai komplikasi termasuk kecacatan di bahagian otak, sehari terus kuat menerima takdir demi membesarkan 2 lagi cahaya matanya, termasuk anak bongsu yang turut mengalami komplikasi di bahagian kepala atau hydrocephalus. Meskipun besar dugaan ditanggung ketika ini, namun beliau nekat untuk berjuang bagi mengharungi ujian mendatang.
Perginya permata hati kedua Saharmi satu kehilangan besar buat keluarga ini. Pemergian adik Nur Rafiqah Raisha di depan mata ibunya selepas menunaikan solat fardu isyak pada 20 Februari lalu, satu detik yang tidak akan dilupakan selepas 3 tahun membesarkan anak kecil itu. SPO tu je terus turun lah 80, lepas tu 30, lepas tu jadi kosong. So saya nampak macam nak dia ditarikkan. Memang nampak sangat. Saya rasa tu bukan cabaran lah. Saya rasa macam tu pengalaman untuk saya. Sebab saya dah tak pernah ada anak macam tu kan. So saya macam ikut je. Saya jaga je dia. Tak ada rasa tu cabaran pun. Cuma kesian dekat husband lah kan. Anak kerja pun tak boleh. Kadang-kadang kerja lepas tu berhenti lagi sebab kerap masuk hospital. Kita orang duduk hospital paling lama 7 bulan. Setengah tahun duduk hospital. So memang anak tu kita tinggal lah yang abang tu. Anak bongsunya Nur Diha Sofia 1 tahun 11 bulan juga mengalami komplikasi di bahagian kepala atau hydrocephalus dan tidak dapat hidup normal seperti kanak-kanak lain. Prihatin dengan nasib menimpa keluarga ini, skuad Hijrah Prihatin sekali lagi menyantuni keluarga ini dengan menyampaikan bantuan berbentuk barang keperluan dapur, barangan klinikal dan wang tunai. Ajal, maut, jodoh, pertemuan tu semua memang dah diaturkan oleh Allah. Sama juga kita tahu kalau kita tanya sendiri kepada kita punya responden pada hari ini, sebenarnya dia mungkin ada perancangan yang sangat banyak untuk orang kata arwah lah. Jadi orang kata apa, nasib tidak berpihak kepada keluarga pensuami. Jadi kita rasalah Jijah Prihatin ni, skuad Jijah Prihatin dia tak boleh berhenti dekat sini. Kita perlukan lebih banyak orang kata sokongan moral daripada syarikat-syarikat di luar sana dan juga badan-badan orang kata yang mahu bekerjasama dengan kita untuk sama-sama memastikan agar perjalanan Hijrah Prihatin ni dapat diteruskan secara lancar di masa hadapan, insya-Allah. Sumbangan kepada keluarga ini boleh disalurkan ke akaun bank CIMB seperti tertera atau boleh menghubungi Puan Saharmi Sahari di nombor 014 342 6361. Orang ramai berpeluang menelusuri sejarah dan kehidupan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih 1400 tahun lalu pada acara Singapore Muslim Festival di Kota Singa itu hujung minggu ini, dan lebih mengujakan kisah tentang pahit manis serta liku hidup kekasih Allah itu boleh dialami melalui kaedah reality maya atau virtual reality. Siang tadi berlangsungnya sidang media memperkenalkan acara Singapore Muslim Festival itu. Penganjur utamanya Pertubuhan Jamiah Singapura menyasarkan kehadiran lebih 40,000 pengunjung pada acara itu. Bertempat di Dewan 5 Singapore Expo, acara Gilang Gemilang itu bertujuan menambahkan kefahaman tentang agama Islam di negara berkenaan selain menyemai rasa cinta kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pameran artifak kembara antarabangsa ataupun Sirah and International Roving Exhibition ini memberi peluang unik kepada para pengunjung untuk mengimbas kembali legasi atau warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyaksikan sendiri secara dekat artifak-artifak seperti sarban yang baginda, tongkat, rambut, janggut, cemeti, busur dan anak panah milik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan buat pertama kalinya kami akan membawa rumah replika Nabi di Madinah Al-Munawwarah. Singapore Muslim Festival 2023 turut mengundang personaliti dakwah antarabangsa untuk menyampaikan perkongsian ilmu dan tazkirah. Antara yang akan hadir Syekh Daud Bad dan Imam Dr. Hamid Sulmi, pendakwah yang berasal dari Kanada. Beberapa personaliti dari Malaysia turut hadir memeriahkan acara itu. Antaranya Qariah terkemuka Nur Farhatul Fairuzah Panut, penyanyi Wani Hasrita dan Datuk Nora Arifin turut dijadual membuat persembahan kumpulan nasyid Raihan. Sementara itu, TV Al-Hijrah turut terbabit dalam rakaman beberapa program pada acara berkenaan, antaranya program Forum Murabbi Nusantara dan program Mai Ngaji. Kemasukan ke Singapore Muslim Festival 2023 adalah percuma.
Selatan Turkiye bergegar lagi. Bayi dan kanak-kanak antara 61 yang maut selepas bot yang membawa lebih 100 migran ke Eropah karam di selatan Itali. Dan kejadian dipercayai berlaku apabila bot terbabit pecah akibat di badai laut yang bergelora. 81 migran terselamat dengan 20 daripadanya sedang menerima rawatan termasuk seorang di unit rawatan rapi. Mereka yang terselamat kebanyakannya dari Afghanistan, Pakistan serta pasangan suami isteri dari Somalia. Turkiye menjadi sebahagian daripada laluan yang sering digunakan untuk menyeludup migran ke Eropah. Manakala Itali antara lokasi pendaratan utama bagi migran yang menyeludup ke Eropah menerusi jalan laut. Setiap tahun, ramai migran membuat pelayaran penuh berisiko dari Afrika Utara melalui Mediterranean menuju ke Itali dan Malta untuk menjalani kehidupan yang lebih baik di Eropah. Bot yang dinaiki migran ini kebiasaannya melebihi muatan selain tidak memenuhi piawaian keselamatan. Gempa bumi dengan kekuatan 5.2 skala Richter menggegarkan selatan Turkiye hari ini dan gegaran yang berlaku pada kedalaman 10 km itu telah menyebabkan beberapa bangunan yang sebelum ini rosak teruk terus run-up akibat gempa susulan itu. Dalam gegaran terbaru itu, seorang lelaki dan anak perempuannya dipercayai terperangkap di bawah runtuhan sebuah bangunan. Agensi Pengurusan Bencana Negara itu memaklumkan gempa bumi itu berlaku di tengah bandar Yasilyurt di wilayah Malatya. Kedua-dua mangsa dikatakan memasuki bangunan yang sudah rosak itu untuk mengambil barang. Di tempat lain di Malatya, pasukan mencari dan menyelamat sedang mengalih runtuhan bangunan lain yang tumbang di atas beberapa kereta. Malatya antara 11 wilayah Turki yang dilanda gempa bumi berukuran 7. Dengan itu sekian untuk malam ini. Ikuti kami di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Juga layari alhijranews.com untuk laporan berita dan dalam luar negara serta artikel eksklusif. Saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.